Okay, let's start. Mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amni Amanina binti Syahri dan juga sahabat perjuangan saya iaitu Nur Atikah binti Abdul Rahman, Siti Nur Aisyah binti Alias, Nur Anis Nabiha binti Nur Tisham dan juga Muhammad Hafizul Amin bin Muhammad Zulkifli akan membentangkan tentang teori realiti William Glasser. Baiklah, seterusnya adalah biodata William Glasser. Seperti yang anda lihat, William Glasser merupakan pengasas terapi realiti dan juga merupakan seorang doktor psikologi klinikal. Beliau dilahirkan di Cleveland, Ohio, California pada tahun 11 Mei 1925 dan merupakan anak bongsu daripada 3 orang adik-beradik. Bapanya telah berhijrah ke Amerika Syarikat untuk menyelamatkan kepercayaan dan bapa beliau hanya bekerja sebagai seorang peniaga secara kecil-kecilan. William Glasser telah menjadi ketua psikiatris di Ventura School for Girls pada tahun 1956 dan bukunya yang pertama iaitu Mental Health or Mental Illness telah menjadi asas kepada teknik dan konsep terapi realiti. Beliau juga mengaplikasikan idea teori pilihan dan terapi realiti dalam sistem pendidikan di California pada tahun 1966 dan juga beliau telah menerbitkan buku The Identity Society pada tahun 1972. Jadi William Glasser ini adalah seorang psikiatri dan juga doktor psychological clinical dan 50 tahun latihan dalam psikologi dan juga counselling. Beliau juga mengasaskan Institut Terapi Realiti dan mengarang banyak buku yang tentang berkaitan kesihatan mental, kaunseling dan juga penambahbaikan di sekolah. Baiklah, seterusnya adalah asas tingkah laku yang mana mempunyai 4 asas tingkah laku iaitu yang pertama, tingkah laku adalah penting untuk kewujudan dan kebahagiaan seseorang. Yang kedua adalah satu-satunya orang yang tingkah lakunya boleh kita kawal adalah diri kita sendiri. Tingkah laku adalah dipilih dan juga kita didorong oleh gen kita untuk memenuhi 5 keperluan asas iaitu kelangsungan hidup, kasih sayang dan kecintaan, kuasa, kebebasan dan juga keselamatan. Baiklah, seterusnya. Okey, seterusnya ialah konsep WDEP. Okey, W tu ialah untuk one tu ialah kehendak. Okey, guru akan meroka kehendak, keperluan dan persepsi murid tentang hidupnya. Okey, contohnya sewaktu sesi kaunseling, guru akan tanya masalah tentang hidup murid tersebut. Okey, seterusnya doing and direction. Doing and direction ni akan meroka arah tuju pelajar tersebut. Okey, dalam konsep ni dia akan membuatkan pelajar lebih berasa aktif dan kognitif dan membimbing murid untuk meroka hala tuju untuk memfokuskan kepada tingkah laku semasa murid. Okay, contohnya guru akan tanya apa yang dia rasa. Okay, seterusnya ialah E. E itu ialah evaluation iaitu menjalankan penilaian kendiri. Okay, murid tersebut akan membuat penilaian terhadap diri mereka sendiri setelah konsep W dan D digunakan. Okay, segala maklum balas guru akan mengubah tingkah laku murid tersebut. Okay, contohnya guru tersebut akan bertanyakan bagaimana dan apa yang mereka rasa dan murid akan membuat penilaian tersebut berdasarkan apa yang mereka jawab. Okay, seterusnya ialah P. P itu ialah merancang dan melaksanakan tindakan. Okay, murid akan berbincang tentang pilihan murid dan murid akan berbincang bersama guru dan juga dia akan membuat pilihan dan membuat tindakan atas apa yang mereka rasa. Dan guru akan bantu untuk membuat perancangan dan murid akan lebih komited bagi mengawal tingkah laku mereka. Okay, perancangan ini akan dijalankan secara berterusan dan juga konsisten.
Okey, seterusnya adalah konsep terapi realiti. Okey, ada 4 konsep dalam terapi glosa ni. Okey, pertama adalah menolak konsep sakit jiwa dan seterusnya memfokuskan kepada tingkah laku. Dan yang ketiga ialah lebih menekankan kepada aspek bertanggungjawab individu kerana dia dapat membuat keputusan dengan baik, dan seterusnya ialah menumpukan kepada situasi masa kini. Okey, seterusnya saya pergi kepada Aisyah. Okey. Saya akan meneruskan pembentangan pada hari ini, iaitu mengenai pengurusan kelas. Okey, seterusnya ialah keperluan asas murid ni terdapat 7, iaitu yang pertama ialah kasih sayang, yang kedua mempunyai kuasa dan kawalan, yang ketiga kebebasan, yang keempat ialah keseronokan, kelima ialah kurikulum yang berkualiti, kualiti pengajaran juga membina bilik belajar yang berkualiti. Okey, yang pertama ialah kasih sayang. Bagaimana ingin menerapkan kasih sayang ialah dengan guru sewajarnya mengamalkan pengurusan demokratik di dalam bilik belajar dan juga memberi peneguhan yang sesuai kepada murid agar lebih bersemangat dalam pembelajaran mereka setiap hari. Guru juga boleh menunjukkan sikap prihatin dan juga mengambil berat tentang kebajikan murid dengan kerap bertanyakan masalah yang dihadapi oleh mereka. Yang kedua ialah mempunyai kuasa dan juga kawalan. Rasa dimpunyai sebenarnya berkait rapat dengan kuasa dan juga kawalan. Dalam bilik belajar, murid mestilah mempunyai kuasa dan juga kawalan bagi menguruskan diri serta persekitaran bilik belajar mereka. Murid sebenarnya juga perlu diberi peluang untuk membuat pilihan untuk mereka sendiri. Mereka perlu sedar bahawa mereka mempunyai kawalan terhadap tingkah laku mereka sendiri. Yang ketiga ialah kebebasan. Kebebasan adalah bertujuan untuk menentukan matlamat hidup dan juga bertanggungjawab ke atas tingkah laku mereka. Guru seharusnya perlu memberikan peluang dan juga kebebasan yang bersesuaian dengan peringkat umur mereka. Guru juga perlu mengimbangi tahap kebebasan yang diberikan sesuai dengan aktiviti dan juga persekitaran bilik belajar. Yang seterusnya keempat iaitu keseronokan. Kanak-kanak akan lebih fokus dengan aktiviti yang dilakukan sekiranya mereka berasa gembira dan juga berasa seronok. Oleh itu, guru perlu memikirkan aktiviti yang boleh menyeronokkan murid-murid dalam masa yang sama dapat meningkatkan pembelajaran mereka juga. Guru perlu mempelbagaikan strategi dan juga kaedah pengajaran pembelajaran agar tidak berulang-ulang untuk mengelakkan murid-murid berasa bosan. Yang kelima ialah kurikulum yang berkualiti. Antara contoh-contoh ciri kurikulum yang berkualiti ialah kurikulum yang dirangka bagi memenuhi keperluan murid. Yang kedua ialah guru memperkenalkan topik-topik dalam kurikulum pengajaran dan juga pembelajaran murid. Selain itu, pembincangan dan pengajaran perlulah berpusatkan kepada murid agar setiap murid dapat bekerjasama dalam melakukan tugasan bersama-sama. Guru juga perlu memberi masa yang mencukupi kepada murid-murid untuk memahami topik yang diajar. Manakala contoh kurikulum yang kurang berkualiti adalah dengan kurangnya perancangan sebelum guru menyampaikan sesuatu pengajaran. Yang kedua, guru terlalu menekankan kepada penghafalan fakta yang kadang-kala tidak relevan dengan kehendak murid berkeperluan khas. Seterusnya ialah kualiti pengajaran. Guru perlu menyediakan persekitaran yang kondusif. Guru perlu bersifat sebagai pembimbing dan juga bukan sebagai pengarah. Tugasan pengajaran-pelajaran perlulah berkaitan dengan kehidupan seharian murid. Seterusnya ialah kualiti pengajaran yang baik adalah dengan memberi galakan kepada murid untuk memberikan yang terbaik serta memberi peluang kepada murid untuk menilai kerja mereka dan juga memperbaikinya dengan sendiri. Yang terakhir ialah membina bilik belajar yang berkualiti. Bagaimana cara untuk membina bilik belajar yang berkualiti adalah yang pertama ialah daripada segi tabiat. Elakkan daripada mengamalkan tabiat yang buruk semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua ialah membina hubungan dengan murid. Guru sebenarnya perlu mengelakkan daripada mengarah dan juga meminta murid untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah daripada segi penilaian. Uji murid-murid adalah secara berterusan dan juga guru perlu ajar mereka tentang cara mengaplikasikan teknik yang terbaik ketika mana sesi ujian dilakukan. Okey, baiklah slide seterusnya. Okey, cara menangani masalah bagi murid salah laku. Yang pertama ialah dengan memberi masa yang mencukupi kepada murid-murid untuk memahami topik yang diajar. Kedua ialah guru perlu menggalakkan murid untuk bertanggungjawab di atas keputusan sendiri. Ketiga, murid berupaya untuk berubah dan hidup secara berkesan sekiranya diberikan bimbingan dan sokongan daripada guru. Dan yang terakhir ialah bertingkah laku mengikut cara tertentu agar dapat membentuk persekitaran untuk kehendak masing-masing. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya.
Okey, teori Glasser terhadap disiplin. Okey, teori ini adalah pendekatan ataupun penekanan pada tanggungjawab peribadi atau pilihan individu dalam mengelola perilaku. William Glasser ni telah mengembangkan teorinya dalam beberapa asas. Antaranya kelangsungan hidup, cinta dan rasa memiliki, juga kekuasaan dan kebebasan serta kesenangan. Okey, teori ini percaya bahawa perbaikan dalam pendidikan dan disiplin hanya dapat dicapai dengan mengubah cara kelas berfungsi. Okey, dengan sekaligus dapat membantu pelajar membuat pilihan tingkah laku yang sesuai, yang akhirnya membawa kepada kejayaan peribadi. Okey, next. Okey, apakah cara guru untuk mengatasi tingkah laku? Okey, yang pertama adalah tekanan tanggungjawab pelajar. Okey, seorang pelajar tu mestilah hidup dengan pilihan yang mereka buat dan tanggungjawab terhadap tingkah laku mereka sendiri mestilah diutamakan. Maksudnya perilakunya perilakunya dia yang akan bertanggungjawab. Okey, yang kedua adalah mewujudkan peraturan yang membawa kepada kejayaan ataupun membawa kejayaan lah. Okey, yang pertama perlu dinilai dari segi penubuhan satu peraturan tu adalah persetujuan bersama oleh guru dan pelajar. Okey, yang kedua mestilah sesuai dengan umur, kebebasan, realiti dan juga pelajar itu sendiri. Okey, yang ketiga adalah mestilah mengukuhkan idea asas bahawa pelajar berada di sekolah untuk belajar dan untuk belajar. Okey, yang ketiga tiada alasan. Okey, yang keempat adalah seruan untuk penghakiman nilai. Maksudnya bukan guru yang menilai tingkah laku pelajar, tetapi pelajar itu sendiri yang akan menilai sejauh mana atau tahap manakah tingkah lakunya. Saya teruskan kepada Bihanis. Okey, seterusnya ialah guru juga perlu mencadangkan alternatif yang sesuai dengan tingkah laku. Jika pelajar menghadapi masalah sikap ataupun salah laku, tingkah laku yang lebih sesuai untuk dilakukan oleh guru ialah dengan mencadangkan pelajar memilih alternatif tingkah laku yang sesuai. Seperti berbincang di dalam kelas. Okey, yang keenam, mencadangkan akibat yang munasabah. Guru perlu memberitahu akibat yang munasabah sekiranya pelajar memilih tingkah laku yang baik atau akibat yang tidak diingini jika pelajar memilih tingkah laku yang buruk. Okay, yang ketujuh, sekali menjalankan kajian berterusan. Guru perlu membuat mesyuarat bilik darjah. Itu adalah kunci kepada pelaksanaan sistem disiplin yang baik. Guru membuat mesyuarat ni bersama-sama pelajar. Okay, seterusnya. Okay, ini dah berkait dengan nombor 7 tadi, iaitu langkah dalam menghadapi tingkah laku pelajar sama ada di sekolah ataupun di bilik darjah lah. Okay, nombor 1, pelajar dan guru duduk dalam bulatan dalam bilik darjah. Okay, yang kedua, guru mengetahui kelas dengan 3 cara, iaitu open-ended, pendidikan dan diagnostik dan penyelesaian masalah. Berbincang sesama guru pelajar secara face to face lah. Okay, yang ketiga, pelajar berhadapan antara satu sama lain tentang masalah dengan tenang dan matang. Guru juga perlu sabarlah dengan kerana pelajar yang pendidik khas ni. Okay, keempat ni, yang keempat pula, tamat mesyuarat rancangan yang telah disediakan, yang dipersetujui oleh semua yang terlibat. Oleh itu guru juga perlu mendengar rintihan dari pelajar ataupun luahan dari pelajar, sesama-sama mendengar. Okey, pelajar juga perlu lebih menghormati kepada guru. Okey, terima kasih. Seterusnya. Okey, ini adalah kekuatan model. Okey, pertama ialah menekankan aspek keselesaan bilik darjah sebagai gerak kerja utama sebelum memulakan pelajaran. Okey, guru akan menilai dari segi keselesaan bilik tersebut lah.
Okey, seterusnya ialah memberi kebebasan kepada murid untuk membuat pilihan dan juga keputusan. Ini adalah menekankan aspek kepada minat murid. Guru akan menggalakkan murid untuk membuat keputusan yang betul dan juga pilihan yang tepat ini akan buatkan murid lebih bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri. Okey, seterusnya ialah meletakkan hukuman sebagai pilihan kedua kerana pilihan pertama adalah memberi peneguhan. Okey, dalam pernyataan ini guru tidak boleh memberikan hukuman kepada pelajar tetapi menilai dan mengawal kesalahan tersebut dengan teliti dan tidak mudah emosi dan juga tidak mudah marah. Dan juga seterusnya ialah mereka membenarkan mereka untuk menggerakkan aktiviti yang mereka cenderung untuk lakukan tapi dalam pantauan guru. Yang ini bersifat kepada guru sebagai pembimbing untuk melakukan sesuatu aktiviti. Seterusnya ialah kelemahan model. Kelemahan yang pertama ialah terdapat terapis yang mengamalkan terapi realiti tanpa pemahaman yang dalam tentang prinsip-prinsip terapi berkenaan. Yang kedua, unsur-unsur masa lampau tidak diberi perhatian langsung. Akhir sekali, memfokus kepada tingkah laku semasa tetapi seseorang manusia adalah unik dan bertindak dengan secara menyeluruh termasuklah emosi, persepsi, kognitif, sensasi dan sebagainya. Saya teruskan kepada rakan. Baiklah, secara kesimpulannya, terapi realiti dan teori pilihan sesuai dilaksanakan dan diaplikasikan di sekolah kerana terapi ini memberi tumpuan kepada konsep tanggungjawab dan kesan kepada perlakuan individu. Terapi realiti juga memberi kebebasan kepada individu untuk berfikir secara rasional, menilai, menentukan dan membuat keputusan sendiri. Jadi sekian sahaja daripada kami, teori realiti yang biasa. Sekian, terima kasih.